Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Amanina binti Muhammad Niza dengan nombor matrik A181559 akan membentangkan laporan kajian berkenaan model bersepadu iaitu model interaksi Tuhan, alam dan manusia. Yang pertama, pengenalan. Pendidikan dia merangkumi proses pengajaran dan pembelajaran secara khusus dan sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam seperti pemberian pengetahuan atau kemahiran. Manakala pendidikan bersepadu adalah pendidikan yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah di samping adanya integrasi disiplin-disiplin ilmu akal ke arah membina komuniti ummah berteraskan akidah sebagai paksinya. Seterusnya, model interaksi Tuhan, alam dan manusia. Model ini berbentuk segitiga di mana aspek Tuhan diletakkan di kedudukan yang tinggi iaitu di puncak, manakala manusia dan alam diletak di bawahnya. Elemen Tuhan, manusia dan alam ini saling berkait rapat antara satu sama lain. Yang kedua, kita dapat membezakan perkara yang baik dan buruk sekiranya percaya kepada Tuhan itu menjadi keutamaan dalam hidup. Dan yang ketiga, perbezaan agama, bangsa dan budaya bukanlah halangan untuk kita berbuat baik sesama manusia. Ini menunjukkan bahawa pentingnya untuk kita menjaga hubungan sesama manusia. Dan yang terakhir, sekiranya kita percaya kepada Tuhan, pastinya kita akan memelihara dan melindungi ciptaannya seperti alam sekitar daripada berlaku kerosakan. Yang ketiga, metodologi kajian. Ia terbahagi kepada objektif kajian dan juga kaedah kajian. Di bahagian objektif kajian, kita akan melihat kepada yang pertama, untuk menguji kefahaman tentang model tiga segi, dan yang kedua, mengetahui cara pengaplikasian model tiga segi dalam dunia pekerjaan, dan yang ketiga, untuk menyatakan kelebihan model tiga segi dalam kehidupan dan pekerjaan. Seterusnya, kaedah kajian. Kaedah yang digunakan terbagi kepada dua iaitu kaedah rujukan dan juga kaedah temubual. Bahagian kaedah rujukan adalah untuk pencarian maklumat tambahan melalui sumber rujukan internet. Selain itu, sumber rujukan berdasarkan kajian lepasan dan pendapat tokoh-tokoh pendidikan. Manakala kaedah temubual adalah temubual dilaksanakan secara fizikal di rumah responden dan persediaan awal dari segi penyediaan soalan telah dibuat terlebih dahulu. Temubual bersama responden. Nama responden ialah Salina binti Tepok, berumur 48 tahun, bekerja sebagai peniaga kecil dan berasal daripada Pontian, Johor. Yang keempat, dapatan dan perbincangan. Dapatan pertama adalah berkaitan kefahaman responden berkaitan model tiga segi hitam. Di sini, responden menyatakan beliau lebih faham konsep model tiga segi ini setelah diberi penerangan. Beliau juga menyatakan bahawa konsep ini mempunyai perkaitan antara hubungan dengan Tuhan, manusia dan alam. Model ini juga menjadi teras dalam kehidupan dan pekerjaan kerana aspek kerohanian mampu memberi impak dalam melahirkan individu yang seimbang dan harmonis. Dapatan kedua adalah berkaitan pengaplikasian model tiga segi hitam dalam perniagaan dan juga kehidupan. Di sini, responden menyatakan dalam bentuk tiga aspek. Yang pertama adalah aspek hubungan dengan Tuhan iaitu Allah SWT. Ia berkaitan dengan mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan larangannya. Di sini, responden mengamalkan sikap jujur dan amanah seperti tidak menipu berat timbangan barang yang dijual, kualiti maupun harga terhadap pelanggan. Selain itu, responden juga dapat membezakan antara perkara yang baik dan buruk serta balasan yang akan diterima sekiranya menipu apabila beliau mengutamakan hubungan dengan Tuhan. Aspek kedua adalah hubungan sesama manusia. Hubungan baik sesama manusia adalah sebahagian daripada urusan ibadat. Perbezaan agama, bangsa dan budaya bukanlah halangan untuk kita saling bekerjasama dan bantu-membantu antara satu dengan yang lain. Contohnya, responden mengagihkan kelebihan pendapatan dengan mengeluarkan zakat perniagaan, memberikan sedekah dan memberi hadiah kepada ibu bapanya dalam bentuk wang perbelanjaan ataupun bekalan makanan. Ini juga membuka ruang untuk kita semua membuat kebaikan kepada manusia di sekeliling dan beri kesan baik dalam kehidupan seharian. Aspek yang terakhir adalah hubungan dengan alam. Umum mengetahui bahawa kebersihan sangat dituntut dalam Islam, termasuklah kawasan atau persekitaran kerja. Seperti responden, beliau bertanggungjawab memastikan kawasan persekitaran bersih setelah tamat waktu berniaga untuk kegunaan orang lain. Beliau akan mengutip sampah dan membuangnya ke tempat yang disediakan. Di sini, kita telah berjaya melaksanakan tugas sebagai manusia untuk memelihara alam sekitar ciptaan Allah SWT daripada berlaku kerosakan. Jawatan yang terakhir adalah kesan positif
konsep Tuhan, alam dan manusia jika diaplikasikan dalam perniagaan dan kehidupan. Di sini kita dapat lihat bahawa responden menyatakan 3 kesan positif. Yang pertama, meningkatkan rasa syukur dalam diri responden, di mana beliau menggunakan lebihan pendapatan yang beliau ada untuk membantu orang sekeliling yang berada dalam kesusahan. Selain itu, beliau juga percaya rezeki dalam perniagaan menjadi lebih luas kerana keberkatan yang diperolehi daripada Allah SWT. Di sini beliau menegaskan supaya kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan ikhlas, jujur dan amanah. Selain itu, beliau juga menyatakan bahawa beliau telah berjaya mendidik anak-anaknya dalam mencintai dan menghargai alam ciptaan Tuhan sebagaimana yang diajarkan dalam konsep Tuhan, alam dan manusia. Kesimpulan, sebagai seorang Muslim, kita hendaklah sedar akan tanggungjawab sebagai khalifah dalam menerapkan dan menyemarakkan syariat Islam dalam setiap urusan seharian. Oleh itu, penting sikap mentauhidkan Allah, pengetahuan ilmu agama dan ilmu pendidikan dalam kehidupan. Ini juga selaras dengan konsep model 3 segi dalam pendidikan bersepadu yang mementingkan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan juga alam. Konsep ini perlu disemai dari awal bagi membentuk insan yang cemerlang dari segi fizikal dan insaniah.